Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustaz-ustaz maupun yang berada di sebelah atas sana, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang untuk kita bermuzakarah, nak kata talaqi mungkin taklah juga talaqi. Untuk pertemuan kali pertama ini, saya akan cuba bentangkan perkara-perkara yang penting untuk difahami dalam ilmu falak itu sendiri, khususnya istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu falak sememangnya agak berbeza dengan istilah-istilah yang digunakan pakai dalam ilmu fiqh, begitu juga dalam ilmu tauhid. Maka kiranya ustaz-ustazah dapat menguasai istilah itu sendiri, mafi muskilah. Memang banyak perbezaan antara istilah falak dengan istilah fiqh. Apatah lagi istilah falak yang kita akan muzakarahkan ini, istilah falak yang diguna pakai 1200 tahun yang lalu. Bahasa Arab pun berkembang di Mesir. Apatah lagi maknanya bahasa yang diguna pakai dalam ilmu falak. Sebenarnya juga ilmu falak mengalami perubahan penggunaan istilah. Oleh kerana kita gunakan kitab-kitab turas, peninggalan ulama-ulama tersohor lagi masyhur yang Allah berkati, kita cuba sedaya upaya memahami istilah-istilah yang diguna pakai. Pun begitu, istilah-istilah ini mungkin ada yang diguna lagi ataupun yang tak diguna pakai, maupun di peringkat negara-negara Arab sendiri. Baiklah, saya diminta untuk muzakarah dan membicarakan tentang satu alat yang diperkenalkan sejak di zaman baginda Idris alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat. Ilmu falak ini sebenarnya bermula daripada junjungan mulia baginda Idris alaihissalam. Hujahnya penjenamaan Idris itu sendiri daripada kalimah bahasa Arab adrasa, yudrisu, idras, Idris,
kerana simainya Idris, walaupun mengikut kaedah sarafnya idras, adrasa yudrisu idras. Idris Nabi Rasul yang paling banyak menimba pengetahuan setelah junjungan mulia baginda Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berbeza dengan baginda Idris alaihissalam, menimba pengetahuan di muka bumi melalui wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, itu asal ilmu falak. Maka alat ini pun diperakukan asasnya, sumbernya daripada junjungan mulia baginda Idris alaihissalam. Baik, alat ini amat masyhur diguna pakai 1200 tahun yang lalu oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni jarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 200 tahun. Maka alat ini dimasyhurkan penggunaannya dan banyak penggunaannya 1200 tahun yang lalu. Pun begitu 1970 maka alat ini mula dilupakan kerana manusia sudah ada alat-alat yang asasnya sama, penggunaannya sama, tetapi lebih mudah daripada alat yang kita akan bahas kali ini. Baik, nama diberi dengan dua istilah, rubu'un jibun ataupun disebut rubu'ul mujayyab. Sama ada nak digunakan sifat dengan mausuf, na'at man'un, rubu'un jibun, ataupun kaedah idhafah, mudhaf mudhafun ilaih, rubu'ul mujayyab. Kerajaan Islam Bani Umayyah menggunakan istilah rubu'un jibun. Apabila tumbangnya kerajaan Islam Bani Umayyah, kerajaan Islam Abbasiyah dinamakan semula rubu'ul mujayyab. Benda yang sama, tetapi ya dari segi tata bahasa, ilmu nahwu yang berbeza. Baiklah, rubu'un jibun ataupun rubu'ul mujayyab. Pun begitu, alat ini sampai ke bumi tanah Melayu lebih dikenali dengan rubu'ul mujayyab. Kalaupun dalam kitab-kitab matan banyak menyebut rubu'un jibun. Baik, dua insan yang bertanggung jawab membawa alat ini ke tanah Melayu, maka kedua-duanya diberi gelaran Jalaluddin, iaitu Asy-Syaikh Thahir Jalaluddin dan Asy-Syaikh Uthman Jalaluddin. Asy-Syaikh Thahir Jalaluddin
pada usia mudanya, pada usianya 20 tahun telah sampai di bumi Mesir dan belajar sendiri dengan Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat. Kenapa ini ya? Tak apalah, nanti kalau ada laptop yang lain lebih stabil, mungkin ambil laptop lain lah nampaknya. Tak tahu kenapa dia suka-suka dia je. Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat berjaya mengkupas dan menjelaskan kitab Al-Baquratul Janiyah fi Amalil Jaybiyah oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Jadi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia sendiri tak nak beritahu. Sememangnya dialah yang bertanggungjawab menyusun matan Al-Baquratul Janiyah, yakni matan disusun menggunakan bahar rajas, iaitu bait-bait syair. Bait-bait syair disusun mengikut kaedah bahar rajas. Imam An-Nawawi tidak meletakkan namanya. Imam An-Nawawi dah wafat 800 tahun yang lalu. Yang kita maklumi, inilah tempat lahirnya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menulis bait-bait syair kalam menggunakan susunan bahar rajas, maka dinamakan kitab Al-Baquratul Janiyah fi Amalil Jaybiyah 800 tahun yang lalu. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Yahya, Asy-Syaikh Ibnu Yahya dah pun wafat sekitar 150 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat salah seorang pensyarah kanan di Universiti Al-Azhar. Jadi hari ini saya bawa balik kitab ni yang ada jual di Halabi sana, Husain, berdekatan dengan Masjid Al-Azhar. Maka dua insan terpilih, iaitu Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin, pada usianya 20-an datang ke bumi Mesir dan belajar dengan Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari. Dia tokoh yang tersohor satu ketika dahulu. Baik, kemudian Asy-Syaikh Uthman Jalaluddin Al-Kalantani, orang Kelantan. Syekh Tahir Jalaluddin orang Minangkabau, Indonesia. Pun begitu, selesai pengajiannya di Universiti Al-Azhar, maka dia ditawarkan untuk menjadi qadi besar di negeri Perak dan juga di negeri Johor satu ketika dulu. Tak lama, di negeri Johor sekadar 5 tahun sahaja menjadi qadi besar. Baik, itu sejarah Syekh Tahir Jalaluddin. Dan anaknya pernah menjadi yang dipertua negeri Pulau Pinang. Semuanya dah wafatlah. Manakala seorang tokoh lagi, Asy-Syaikh Uthman Jalaluddin, selain daripada belajar di Makkah, beliau juga datang belajar di Universiti Al-Azhar dan berguru dengan Syekh Ibnu Yahya Al-Khayyat, khusus mempelajari kitab yang kita akan
bahaskan nanti. La li'ubtil, la li'ubtil, makna la li'ubtil tu, la li, lu, permata, aktil tu air embun. Kalau kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 265, fa in lam yusibha wabilun fatan, fa in lam yusibha wabilun fatan, maka sekiranya bumi ini tidak dibasahi, dihujani dengan air hujan di sebelah siang, fatan, maka bumi ini dibasahi dengan titisan-titisan air embun di sebelah malam. Jadi Allah Ta'ala gunakan dua istilah, wabilun, limpahan air hujan, dan talun, limpahan air embun. Jadi Al-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat ini dia ambil perkataan abtil abtal, la li'ubtal, la li'ubtil, yang kita akan bahaskan. Permata air embun, An-Nadiyah. An-Nadiyah juga maknanya air embun. Baik, dari sudut sejarah lah saya bahas sedikit tentang sudut sejarah. Ya, kenapa pelajar Azhar kena ambil tanggungjawab. Bayangkan, maknanya 1881 miladiyah. Sekarang ni 2019. 1881 miladiyah wafatnya seorang tokoh, Al-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari, tokoh ulama falak yang tersohor lagi masyhur. Dia berjaya mensyarahkan matan Al-Baqaratul Janiyah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni seorang yang warak, jadi dia tidak tulis nama dia. Seperti matan Ajrumiyah, kitab Nahwu itu sampai sekarang pun kita tak tahu siapa pengarangnya, tetapi masyhur dia juga. Al-Syaikh Al-Imam An-Nawawi adalah pengarang kitab matan Ajrumiyah. Begitu juga matan Al-Baqaratul Janiyah, dia juga. Kerana dia tidak pernah mensabitkan namanya, anak muridnya yang menulis bahawa kitab Majmu' itu adalah hasil daripada pengorbanan junjungan mulia Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Insan yang luar biasa. Maka dua insan yang bertanggungjawab menjadi pilihan Allah, Al-Syaikh Tahir Jalaluddin dan Al-Syaikh Uthman Jalaluddin. Sebab itu digelarkan dia Jalaluddin, kerana kedua-duanya ini insan yang bertanggungjawab. Al-Syaikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada tahun 1956, manakala Al-Syaikh Uthman Jalaluddin meninggal dunia pada tahun 1952. Kemudian barulah berkembang ilmu falak dan berkembang juga alatnya, iaitu rubuk mujayyah. Tarikh akhir di mana STU, Sijil Tinggi Agama Kelantan, tidak lagi meletakkan rubuk mujayyab sebagai salah satu maddah pada tahun 1986.
daripada tahun 1975 apabila STU diperkenalkan di Kelantan, memang pelajar-pelajar STU 1975 mereka belajar robot mujayyah sehingga 1985. Kemudian rombakan dibuat di Kelantan, tak lagi diajar robot mujayyah. Sampailah sekarang tak diajar maupun di pondok-pondok pengajian. Yalah. Ada banyak faktor kenapa tak diajar robot mujayyah. Pandangan saya kerana sudah ada peralatan yang lebih moden yang dapat mengambil alih alat ini, robot mujayyah. Sebab itu alat ini tak diajar. Pun begitu, tiba-tiba pelajar Universiti Azhar nak belajar pula, tahniah diucapkan. Itu aja. Dah tak diajar di mana-mana. Saya mengajar alat ini khas untuk pelajar Akademi Pengajian Islam, pelajar PhD. Dan sudah ada 3 orang pelajar Akademi Pengajian Islam yang dapat PhD apabila mereka dapat menjelaskan penggunaan alat ini, robot mujayyah. Jadi hari ini kalau siapa yang belajar layak diberikan PhD dapat. Tahniah lah. Alat ini mula diajar semula di University Cambridge, University Oxford dan beberapa universiti di Jepun dan di Korea. Jadi ada sebuah universiti di Korea yang menghubungi saya. Mujurlah, saya tak pandai cakap Korea. Itu bagus. Salah seorang daripada pensyarah Universiti Oxford pernah datang ke Malaysia. Saya berjumpa dia. Jadi dia menyatakan bahawa Oxford, Universiti Oxford mempelajari semula alat ini. Maka saya bertanya saja, nak tanya, engkau dah ke depan 1000 tahun, kenapa nak berpatah balik? Maka dia yang diberi nama Profesor Dr. David Icke, darah Yahudi. Itu darah Yahudi. Profesor Dr. David Icke pernah belajar di University American Maftuh selama 8 tahun. Profesor Dr. David Icke, darah Yahudi. Jadi saya berjumpa dia di Institut Tanah dan Ukur Negara Tanjung Malik, Perak. Jadi saya bertanya dengan dia, kenapa nak belajar alat ini? Oleh kerana 8 tahun belajar di Universiti American Maftuh dan juga menjadi salah seorang pensyarah di Universiti American Maftuh Mesir, dia cukup mahir berbahasa Arab. Maka saya terkejut bila berjumpa dengannya, kerana kita ada bermuzakarah dulu tahun 2010 di institut. Dia cakap bahasa Arab begitu fasih. Dia 8 tahun duduk kat Mesir. Ami pun mahir sangat. Dia sebut dengan saya, Suma'udtu fima badaktu. Wah, saya kata itu hadis riwayat Imam Muslim. Apa kena-mengena dengan orang yang berdarah Yahudi? Dia saja cakap, dia kata Suma'udtu fima badaktu. Bagi orang Yahudi, dia meyakini 1500 Hijrah Baginda Isa alaihissalam turun ke muka bumi. Sekarang ni 1441 Hijrah. Yahudi Bani Israel meyakini, memang dia yakin betul,
1500 Hijrah, baginda Isa alaihissalam akan turun di bumi Allah. Jadi apabila baginda Isa alaihissalam turun aja di bumi Allah, summa udtum fima badatu, kamu akan kembali balik di zaman dahulu kala. Ketika itu laptop pun dah tak berfungsi, hari ni pun dah tak berfungsi. Dia kamera dah tak berfungsi. Apa pun yang disebut sebagai istilah digital pun dah tak berfungsi. Android apatah lagi, maka manusia balik kepada zaman analog. Summa udtum fima badatu, ikut zaman dulu analog. Jadi selepas ini pelajar Azhar kena belajar memanah pula. Dah nak buat panah pula kat sini. Saya terkejut, seorang yang berbangsa Yahudi tapi cukup alim, Profesor Dr. David A. King. Boleh tulis dekat Google tu, Profesor Dr. David A, ada huruf A, King. Masih hidup, belum mampu-mampu lagi. Saya bercakap dengan dia, lama duduk kat Mesir, kenapa tak meluk agama Islam? Maka dia enggan berselawat. Punca dia tak meluk agama Islam kerana dia tidak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham Yahudi takkan mengiktiraf kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Baiklah, dia minta saya mengajar balik alat ini. Habis itu je lah, tak payahlah, tak belajar lah. Cuma dia beritahu dengan saya bahawa apabila tembok dah buat tu nanti, sekarang dah buat tembok, dia orang akan tanam pokok-pokok baru supaya Nabi Isa nanti turun, dia tak tahu yang itu Baitul Maqdis. Dengan kata lain, dia nak kencing baginda Isa dan terbakar pokok baru itu kan. Maka yang dirampas tanah Palestin tu, dia tanam pokok baru. Dia tanam pokok baru. Ini kata-katalah Profesor Dr. David A. King ataupun King Kong. Baik, alat ini sebagaimana kata Imam An-Nawawi, ajaibu ni'ma alatin danat biha mutalibul awqati min tulabiha. Ini Bahar Rajas. Ajaibu ni'ma alatin danat biha mutalibul awqati min tulabiha. Tak apa, nanti saya akan bagi PDF ni kepada urus dia nanti bagi je PDF melalui WhatsApp, kan dah model. Dengar aja. Nanti kau nak tulis, kau nak dengar mana satu. Dah lah belajar kat Azhar ni susah lulus. (1990) saya datang ke Azhar ni. Maka saya balik semula ke Darul Ulum Makkah. Belajar dekat Mekah ni senang lulus lah. Income-nya banyak sangat. Belajar dekat Azhar ni survival lah. Sedih. Itu punca yang saya tak belajar kat Azhar. Itu je. Kawan-kawan, musim haji dah pelajar-pelajar Azhar ni semua turun lah ke Mekah kan. Macam-macam dia kerja, restoran ke apa. Dulu Bangladesh tak berapa ada. Jadi pelajar kita lah, pelajar Azhar ni turun dekat Mekah. Semua datang naik ni je, naik kapal je. Saya pun datang sini pun naik kapal balik. Pening ya. Jumpa dua Arab yang berbeza, antara Abdul Wahab, Abdul Wahid. Berbeza. Mesir ni Abdul Wahid, Wahibun kan. Sana Abdul Wahab. Baik. Berbeza. Tinggal lagi kalau siapa nak belajar hidup, belajarlah dekat Azhar. Tapi kalau nak manja, belajar kat Mekah.
setiap hari mutawif tak sudah-sudah. Mentawafkan orang, bukan dia yang tawaf. Astagfirullah. Dulu saya belajar kat Mekah pun tu guru yang hantar saya belajar kat Mekah Darul Ulum. Kita pun tak tahu apa-apa. Baik, namanya Rubu' Mujayyad. Maka Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi dalam bait syairnya menjelaskan bahawa alat ini mesti dikuasai, danat tu mesti dikuasai oleh orang-orang penuntut-penuntut yang mencari waktu-waktu. Kalau sebut awqat, waktu-waktu, miqat, waktu-waktu, sama ada waktu salat maupun waktu-waktu yang berhubung dengan al-hal, hal ehwal hidup, dan al-ma'al, dapatan perolehan hidup. Hebat Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi menyatakan kalau kita nak kuasai waktu, maka kita kena kuasai alat ini. Maknanya 800 tahun yang lalu sememangnya umat Islam mesti menguasai alat ini. Barulah umat Islam menguasai waktu-waktu. Kerana waktu itu akan memberi kepada kita dua nilai. Waktu al-hal, hal ehwal hidup, dan waktu al-ma'al, dapatan perolehan hidup. Apatah lagi kitabam mauquta, waktu yang telah difardukan ke atas kita. Solat fardu 5 waktu. Baik, apa lagi yang nak dipaham tentang alat ini? Tak perlu salib, nanti saya berikan. Ilmu falak merupakan ilmu alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita mendapatkan dua nilai. Yang pertama, nilai waktu. Yang kedua, nilai tempat. Itu asasnya ayat 98 surah Al-An'am. Famustaqarrum wa mustauda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Baik, memang ada perbezaan apabila menafsirkan ayat 98 surah Al-An'am. Ulama-ulama yang berasaskan, yang berlatar belakangkan ilmu falak, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, 24 jilid. Belilah mahal. Saya pesan hari tu ada budak Johor, dia balik, nak balik, saya suruh dia cari kitab tu. Ada lagi dicetak. Azhar ni dia masih boleh cetak lagi. Dekat Johor dah tak laku dia tu. Fakhruddin Ar-Razi dah wafat 800 tahun yang lalu. Kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan pendapat ulama-ulama hay'ah berhubung tentang dua istilah. Istilah pertama mustaqarrun, ruang, tempat menjalani hidup. Huruf mim menunjukkan tempat. Mustaqarrun, ruang, tempat menjalani hidup. Mustauda, mim di sini pula maknanya menunjukkan waktu, walaupun ditafsirkan juga menunjukkan tempat diletakkan nyawa manusia. Mustauda, tapi ulama falak lebih cenderung mustauda membawa erti waktu.
mustaqarrun tempat, mustauda waktu. Nilai tempat, nilai waktu. Setiap insan yang menjalani hidup di bumi Allah bermula daripada baginda Adam alaihissalam. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda. Mustaqarrun dan mustauda. Oleh itu, ilmu falak, ilmu untuk menilai dua nilai ini, nilai tempat dan nilai waktu. Itulah peruntukan yang Allah berikan kepada setiap insan yang dilahirkan di muka bumi. Semua kita ni diberi dua peruntukan, tempat, waktu. Maka ilmu falak adalah ilmu alat. Alat dia ilmu alat. Alat untuk kita menilai tempat, alat untuk kita menilai waktu. Baik. Maka oleh kerana nak menilai waktu, oleh itu rubu' mujayyab juga disebut sebagai rubu'un jibun ini menyediakan kepada kita dua siku. Siku atas dan siku sebelah bawah. Kedua-dua siku ini memberi kepada kita nilai waktu. Ini di siku. Siku atas dan ini dia adalah siku bawah. Asalnya bulatan, maka diambil 1/4 daripada bulatan, maka disebut rubu'. Rubu'un 1/4 daripada bulatan. Baik, bulatan, maka 1/4 daripada bulatan rubu'. Pun begitu, diidafatkan dengan mujayyab, 1/4 bulatan yang dibina dengan dua sikunya, siku atas dan siku bawah. Ini bahasa Melayu lah, maknanya kalau ada pelajar daripada Thailand tak faham, minta pelajar Malaysia fahamkan. Baik, siku atas ini sebenarnya dia adalah jejari bulatan. Jejari bulatan. Bahasa Arab menyebut jejari jibun. Jim, ya, ba. Jibun tu maknanya jejari bulatan. Rubu' mujayyab maknanya 1/4 bulatan yang berjejari, yang diberikan dua jejari. Jejari sebelah atas juga disebut siku atas, dan jejari di sebelah bawah maka disebut juga sebagai siku di bawah. Manakala pusat bulatan diberi nama khas markaz. Rakada dimasukkan huruf mim menunjukkan tempat. Markaz, bukan markas PAS ke markas PAN ke, bukan no? Maka markas itu maknanya titik rujukan, pusat bulatan. Senang aja, pusat bulatan. Baik, kedua-dua jejari ni, jejari atas maupun jejari bawah ni, dua siku ini, dua jejari ini untuk menilai waktu. Menilai waktu.
menyukat waktu, mengukur waktu, maka disebut dengan istilah khas untuknya, jib. Jib. Jadi kalau nak diterjemahkan jib ini, kita kata jejari bulatan. Tetapi untuk penggunaan alat ini, maka kita menyatakan jejari bulatan ini fungsinya mengira, mengukur, menyukat waktu. Oleh itu dibuatkan senggatan. Dibuatkan senggatan maknanya disukat sebanyak 60 sukatan, 60 kotak. Kalau lihat di sini kosong, hinggalah hujung ini, hujung jib ini nilainya 60. 60 tu merujuk kepada 60 minit, 60 saat. 60 minit, 60 saat. Begitu juga siku di bawah ini, daripada kosong hinggalah ke bawahnya adalah 60. Jadi tuan-tuan tulislah, ustaz-ustaz tulislah, 60 tu bukan 60 kan ni? 60 tu merujuk kepada nilai waktu, 60 minit, 60 saat. Nilai waktu. Maka dalam kalam syair Imam An-Nawawi menyatakan wanis fuqat rijihatil yazari al yuda'a bisitini kaza khatuz zawal. Maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyatakan bahawa nilai jib tu, nilai jejari itu adalah separuh daripada nilai garis pusat. Garis pusat bulatan, dia ada jejari dan dia ada garis pusat. Jejari dalam bahasa Arab jibun, jib. Garis pusat dalam bahasa Arab disebut qatrun, juga dibaca kutrun. Kerana hebat, kalau orang Mesir dia boleh baca 3 wajah: qatrun, kitrun, kutrun. Ya, dan tengok perkembangan bahasa ini. Walau bagaimanapun Arab Mesir dah tak gunakan lagi istilah ini. Dia dah guna istilah bahasa Inggeris yang diarabkan, tahniah diucapkan. Bulatan, maka garis pusat, maknanya garis pusat bulatan tu dalam bahasa Arab disebut qatrun. Manakala jejari daripada pusat bulatan menuju ke muhitah, bulatan itu sendiri, maka itulah disebut jibun, jejari. Baik, Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi menyatakan yuda'a bisittini kaza khatuz zawal. Untuk siku atas yang ini, ini siku atas, siku atas yang ada lubang, siku atas yang ada lubang ni, maka dinamakan sittini, disebut sebagai jibun sittini. Jib ataupun jaib, jibus sittini. Kenapa dinamakan sittini? Ambil daripada perkataan bahasa Arab sittin, 60. Sittin, 60, kerana telah disukatkan 60 kotak, 60 jib tu, 60 nilai kotak daripada
daripada atas sampailah ke hujung sini ada 60 kotak. 60 kotak tu jangan diberi inci, bukan sentimeter, tetapi kita kata nilai masa 60. Sama ada 60 minit, 60 saat, 60. Jadi setiap nilai yang dapat di sini kita akan nisbahkan dengan 60. Kalau kita dapat ambil 2 kotak di sini, kotak pertama, kotak kedua, maka dinisbahkan 2/60. Itu nantilah akan diajar 2/60. Orang Arab menyebut istilah nisbah dengan dimasukkan ya nisbah. Jadi daripada sitin dimasukkan ya nisbah di hujungnya, ditambah dengan huruf nun. Sitini. Sitini. Itu istilahnya. Terbakar tak? Sitini kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu dinisbahkan kepada nilai 60. Wah, begini. Dinisbahkan kepada nilai 60, maka disebut jibul sitini. Jib, jejari yang dinisbahkan kepada 60. Sama ada 60 minit, 60 saat. David Beckham, ini orang putih lah, dia main bola yang hebat. Oleh kerana dia tak belajar tajwid, nak sebut Siti ni tak ganti. Sinus. Jadi yang dulu kita belajar SPM tak pandai-pandai itu, itulah dia. Sinus itu asalnya Siti ni dinilaikan, dinisbahkan kepada 60. Jadi kenapa matematik kita belajar tak faham? Kerana tak belajar rubuk mujayyad. Rubuk mujayyad ni kenapa pula? Senang, main kira kotak-kotak aja. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Main kira 3 kotak. Macam dulu kita sekolah rendah kan, kita belajar matematik buku kotak-kotak. Jadi oleh kerana sekarang ni standard dan branded, maka ustaz-ustaz ketika ambil SPM dulu kan kena pakai kalkulator saintifik yang bohong mencing orang. Kalkulator saintifik tu asalnya inilah dia, rubu'ul mujayyad, sitini. Jadi sitini itu jadi sinus, dan kita dulu SPM sebut sin. Manakala siku di bawah ini, maka dinamakan jaibut tamam. Jaibut tamam. Jaib tu jari, tamam tu pencukup. Dia akan menjadi pencukup, penyempurna kepada siti ni, jaibut tamam. Maka bahasa moden jaibut tamam itu ialah cosinus. Cosinus. Co tu bahasa orang putih. Co tu maknanya pencukup. Cosinus. Co tu maknanya pencukup. Sinus tu sinus lah, pencukup kepada sinus. Asalnya bahasa Arab jaibut tamam. Jaibut tamam.
ustaz-ustaz dan ustazah dah faham istilah ni, maka kitab karangan ustaz daripada Indonesia ini, seorang alim Al-Durus ni, boleh baca sendiri. Dan saya harap ustaz-ustaz boleh buat kitab sendiri. Kitab sendiri. Kerana yang kita belajar ini maknanya pecahan. Ilmu falak ini sebenarnya pecahan daripada ilmu mantik. David Beckham nak sebut mantik tak kerti. Matematik. Patutnya ilmu mantik, matematik. Jadi ilmu falak ni sebenarnya pecahan daripada ilmu mantik juga. Dan apabila kita belajar falak, kita akan faham berhubung tentang menggunakan ilmu mantik itu sendiri. Dan kita akan faham tentang pecahan daripada ilmu mantik adalah ilmu maqulat. Makul, ilmu memperkatakan sesuatu dan menilai sesuatu. Universiti Azhar ni apabila dia mula pecah, maknanya ilmu falak tidak lagi menjadi mata pelajaran untuk syariah, usuluddin maupun dakwah, tapi ilmu falak dikategorikan sebagai al-ulum. Maknanya dia dah masuk ilmu-ilmu akademik, maka tak diajarlah, tak diajar. Berbeza dengan maknanya 200 tahun yang lalu, pelajar-pelajar syariah di Universiti Al-Azhar ini memang belajar alat ini. Dan sekarang orang dah guna alat moden, masih nak belajar ni lagi. Kenapa? Takut nak kiamat. Kan? Profesor David Ekin pun nak belajar. Baik. Maka setelah kita mempelajari dua nilai, nilai yang pertama Sitti ni, Jaibut Sitti ni, sinus, dan Jaibut Tamam, cosinus, memberi kepada kita nilai, iaitu nilai masa. Dan semua dapatannya dinisbahkan kepada 60, menunjukkan masa. Baik, di antara yang perlu diketahui dalam alat ini, al-kaus, busaran, iaitu 1/4 daripada bulatan. Ini al-kaus. Daripada kosong di bawah, dia pun al-irtifak, dia naik ke atas sampailah ke sini 90 darjah. Kosong sampailah ke atas 90 darjah. Maka daripada kosong menuju ke 90 darjah disebut al-kaus. Al-kaus tu bahasa Melayunya busaran. Maknanya dia bukan garis lurus, dia adalah garis lengkung, busaran al-kaus. Berbeza dengan dua jid tadi itu. Jaibus Sitti ini merupakan khatun mustaqimun, garis lurus. Begitu juga Jaibut Tamam, khatun mustaqimun, garis lurus. Apa makna khat? Apa makna garis? Garis membawa arti penghubung dua titik, bermula dengan satu noktah. Satu noktah, satu titik. Apabila kita menghubungkan dua titik, maka wujudlah garisan. Sama ada dua titik itu dengan garis lurus, khatun mustaqimun, ataupun dua titik itu
dengan garis lengkuk yang disebut kaus. Yang macam ini kaus. Kaus maknanya 2 titik juga daripada kosong menuju ke 90, tetapi bukannya garis lurus, garis lengkuk, maka disebut kaus. Baik, kalau tadi Jaibus Siti ini dan Jaibut Tamam, kedua siku ini memberi kepada kita nilai masa. Berbeza pula kaus yang bermula daripada 0 darjah menuju ke 90 darjah memberi kepada kita nilai tempat. Pun begitu, nilai tempat itu dengan nilai darjah. Jadi 0 darjah hinggalah 90 darjah. Dan darjah tu apa? Darjah itu adalah dalam bahasa Arab disebut zawiyah. Mufradat untuk darjah adalah zawiyah, iaitu sudut. Ujung ni sudut, ujung ni sudut, tapi sudut dia adalah sudut al-qa'imah, zawiyatul qa'imah, sudut tepat 90 darjah. Ujung bangunan tu pun sudut tepat tu, zawiyah qa'imah, sudut 90 darjah. Istilah sudut. Baik, kaus memberi nilai daripada 0 hinggalah 90 darjah. Jadi darjah adalah nilai menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Kalau kita nak membuat pengukuran, ya, ukur ni kan terbatas. Sama ada kita nak menggunakan shibran fa shibrin, kita ukur berdasarkan nilai jengkal, ataupun kita nak ukur berdasarkan nilai hasta, inci, kaki, meter, dia terbatas. Maka ulama-ulama terdahulu kenalkan kepada kita menggunakan sudut, kerana sudut diberi kepada kita nisbah. Kalau tadi maknanya nilai masa, sebab itu nilai masa itu dinisbahkan kepada 60. Untuk tempat ni lebih mudah dinisbahkan dengan nilai sudut. Daripada sudut tu nanti kita boleh tukar, sama ada nak gunakan kaki, nak gunakan meter, nak gunakan kilometer, terpulang. Tapi dah diberi kita nilai nisbah, iaitu darjah. Jadi nilai untuk tempat adalah darjah. Yang mudah kita faham. Oleh itu 0 sampailah 90 ini memberi kepada kita nilai darjah. Kenapa perlu nilai darjah? Ianya boleh kita gunakan untuk mengira dan menghitung keluasan tempat. Nak mengira dan menghitung keluasan tempat, kita kena tahu nilai sudut mewakili sesuatu tempat. Dengan kata lain, robot mujayyab ni alat untuk kita menyukat dua, menyukat waktu, menyukat tempat. Menyukat waktu menggunakan nilai masa 60 siti ni, 60 saat, 60 minit. Menyukat tempat menggunakan nilai darjah.
Silakan kalau ada satu dua persoalan sebelum nak diteruskan. Silakan Ustaz. Ya. Kita fikir maksudnya sama ke? Sama ada jaya utama, jaya buta ataupun jaya siti ni? Ya. Bila masa nak guna Jaibu Siti ni, bila masa nak guna Jaibut Tamam. Oh, pandai Ustaz kita. Baik. Lazimnya kalau kita nak menghitung sesuatu jasad langit, kerana jasad langit ini dia terbit dan dia terbenam, maka kita gunakan Jaibu Siti ni. Kalau kita nak menyukat irtifak ketinggian matahari, irtifak hilal ketinggian anak bulan, kita gunakan Jaibu Siti ni. Baik. Di samping kita gunakan juga kaus, iaitu nilai darjah. Jadi apabila kita nanti mengira dan menghitung matahari, ketinggian matahari, kita akan dapat dua nilai. Nilai sudut ketinggian matahari dan nilai waktu matahari. Manakala Ustaz tanya tadi, bila nak guna Jaibut Tamam, nak guna Jaibut Tanam ni, Jaibut Tamam kosinus ni untuk bukaan, sama ada ke kiri, ke kanan, ke hadapan, ke belakang. Jadi kalau nak menggunakan Jaibu Siti ni itu, atas bawah, atas bawah tu sinus. Atas bawah ni guna sinus, kiri kanan guna cosinus. Punca yang kita matematik tak lulus tu, kerana kita pun tak tahu nak guna sinus ni untuk apa, nak guna cos pun untuk apa. Akhirnya macam mana kita menghafal matan, kita pun menghafal matematik. Habis tak boleh. Matan lain, matematik lain. Terima kasih Ustaz bertanya. Bila masa nak guna Jaibu Siti ni tu lazimnya digunakan untuk mengukur, menyukat bawah ke atas ataupun daripada ufuk menuju ke bawah. Cosinus sama ada kita nak kira ke arah ke kanan kita, ke kiri kita, ke depan kita, ke belakang kita. Ufuk, kita mengira keluasan ufuk yang menggunakan cos ataupun Jaibut Tamam. Baik. Kemudian setiap kita balik semula, sama ada sukatan untuk Jaib Siti ni siku atas, Jaibut Tamam siku bawah, maupun kaus iaitu sukatan sudut, zaman berzaman, sejak daripada zaman Baginda Idris alaihissalam, Baginda Idris alaihissalam akan membuat beats, makna baitun. Dia buat setiap bilik dengan nilai 5 jib, begitu juga 5 darjah. Dengan kata lain, setiap 5 darjah ada satu kotak besar. Macam 5 darjah satu kotak besar, 5 darjah satu kotak besar, 5 darjah
satu kotak besar, maka nilainya 5, 10, 15, 20, 25. Jadi 5 dibuat satu kotak besar senggatan. Kenapa tak 10 lah, jimat lah? Kenapa mesti 5? Hujah yang dikemukakan, rusumur rubu' bimanzilatil a'ba', bimanzilatil a'ba' minal insan. Rusumur rubu', maknanya mana-mana jua simbol-simbol yang digunakan pada rubu' itu sememangnya menempati berdasarkan dibuat perbandingan sesuai dengan anggota-anggota manusia. Kenapa mesti 5 satu kotak? 5 satu kotak. 5 satu kotak? Mudah, kerana manusia ada 5 jari. Aku cerita 5 jari. Yelah, tahulah 5 jari. Kenapa tak terus 10 jari? Bukan. Nanti kiranya rubuk ni tak ada di tangan kita, kita boleh gunakan jari jemari untuk menghitungnya. Hebat. Ialah baginda Idris alaihi salam, dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Yahudi pun nak belajar semula benda ni. Yalah, patutnya dah moden-moden tu kenapa lah. Rubuk ini memang dibuat supaya rubuk ini disesuaikan dengan anggota tubuh badan manusia. Kenapa? Nabi Idris alaihissalam melihat betapa kalau kita nanti tak dapat menghubungkan rubuk ini dengan tubuh badan kita, kiranya rubuk ni tak ada di tangan kita. Semua rubuk dibakar oleh Yahudi. Nak pakai apa? Kita dah mahir. Maknanya jari jemari menjadi pengganti rubuk itu sendiri. Istilahnya. Sebab itulah maknanya Profesor Dr. David Ekin ni nak belajar. Dia nak belajar benda ni. Maknanya kalau kita dah, dengan kata lain, tidak bergantung dengan alat, anggota kita sendiri sudah boleh dijadikan iktibar. Anggota kita sendiri kita dah boleh jadikan sebagai alat. Baik, maka ustaz-ustazah dah ada rubuk. Cuba pegang rubuk masing-masing. Dan mungkin selepas ini ashabul fadilah, ustaz, ustazah dah boleh buat rubuk mujayyab sendiri. Dah boleh buat rubuk mujayyab sendiri. Baik, kiranya maknanya di situ adanya markaz, maka adanya khayt, benang. Jadi benang bersama dengan pemberatnya syakul, ustaz-ustazah letakkan benang itu di bahagian kaus yang memberi nilai darjah 30 darjah. Contoh seperti di sini 30 darjah kan. Oleh itu dia membentuk zawiyah, nilai sudut. Ini sudutnya, nilai sudut.
Yang ni benang daripada markas, kita letakkan di kaus dengan nilai 30 darjah. Nilai 30 darjah, maka ruangan ini membentuk ruangan zawiyah, iaitu sudut. Maka wujudlah dua bahagian. Bahagian maknanya jib yang bersebelahan dengan sudut, dan jib yang bertentangan dengan sudut. Seperti yang bertanda, yang berwarna ini, maknanya dia bersebelahan dengan sudut. Dengan kata lain, jaibut tamam, dia bersebelahan dengan sudut. Manakala hijau ni, jaibut siti ni, dia bertentangan dengan sudut. Bersebelahan dengan sudut dalam bahasa Arab disebut mabsutah. Mabsutah, bersebelahan dengan sudut. Kan dulu kita belajar matematik tu, bertentang tu, sampai tak lulus tu. Inilah dasar dia. Ni zawiyahnya, sudutnya. Yang berwarna kundang ni maknanya dia bersebelahan dengan sudut. Bahasa Arab sebut bersebelahan dengan sudut mabsutah, basatah, bersebelahan dengan sudut. Manakala yang hijau ni, yang hijau ni dia bertentang dengan sudut. Bahasa Arab menyebut bertentang dengan sudut adalah mangkusah, isim maf'ul semua. Mangkusatun, nakata. Mangkusah, bertentangan dengan sudut. Mabsutah, isim maf'ul, bersebelahan dengan sudut. Saya yakin kalau dah faham istilah, dah boleh baca falak ni, dah boleh baca kitab, malah boleh karang sendiri. Cuma kadang-kadang tak sempat aja nak mengarang. Kadang-kadang kita karang tak ada orang nak beli. Cuma semua dah ada Android kan. Jadi masing-masing dah bergantung dengan Android, menyebabkan alat ni makin ketinggalan. Asy-Syaikh Al-Imam, tokoh pelayaran, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Battuta, jawatan tertinggi dia qadi besar Maghribi, dan menjadi qadi besar juga untuk beberapa negara-negara yang tempat persinggahannya, antaranya Kerala, India. Dalam pelayarannya dia bawa alat ini, rubuk mujayyab, bersama dengan Al-Asturlab, Astrolab. Al-Asturlab lebih mudah belajar Astrolab berbanding dengan belajar rubuk mujayyab. Kerana rubuk mujayyab ni kita ada nak ngira kotak-kotak ni yang menyampah ni kotak. Kalau ni kotak berduit tak apa, duit. Sedap. Ini kira kotak. Orang muda kata apa barang? Barang apa? Tak ada barang apa-apa, kotak kosong. Tapi ada nilainya lah. Mabsutah dengan mangkusah. Maka semua garisan ni ke atas namanya mangkusah. Ni garisan ni ke atas, mangkusah. Garisan mendatar dari sini menuju ke kaus, ini semua namanya mabsutah. 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 Manakala yang ini garis yang mewakili benang ni disebut azil. Azil dalam bahasa matematik disebut tangent. Tangent. Azil tu tangent.
Kita teruskan lagi. Maknanya kita nak mengambil nilai yang disebut dengan nilai Jaibus Sitti ni. Juga dalam bahasa moden disebut sains. Oleh kerana saya dah minta tadi Ustaz-Ustazah letakkan benang bersama dengan pemberat di sudut, di kaus di sudut 30 darjah. Maka kita nak dapat nilai sains ataupun nilai Jaibus Sitti ni. Ya, apabila benang diletakkan di sudut 30 darjah kaus, berapakah nilai Sitti ni? Seperti ini. Benang letakkan di 30 darjah. Dari sini ikut garis lurus merah ni. Lurus merah. Mangkusa. Benang letak pada 30 di kaus. Dari sini kita gunakan hatul mangkusa. Jib mangkusa maknanya kita buat garis lurus tegak ke atas. Kenapa nak tegak ke atas? Kerana nak dapatkan nilai Jaibus Sitti ni. Jaibus Sitti ni. Maka 30 darjah ni naik ke atas, naik. Ya. Berapa nilai jib di situ? Oi, dah pandai 30. Tapi ingat, semuanya nak dinisbahkan, Sitti ni dinisbahkan kepada 60. Maka sains 30 darjah ialah jib 30 per 60. Dapatlah setengah ataupun 0.5. Tak percaya, ambil kalkulator saintifik. Tulis sains, tekan 30, dapat nilai 0.5. Ini asal usul. Maka Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, apabila dia datang ke Malaysia, menjadi qadi besar Johor seketika, menjadi qadi besar Perak seketika, dia datang pada tahun sebelum merdeka. Ada menyatakan kedatangannya itu pada tahun 1936. Dia datang ke Malaysia, dilantik sebagai qadi besar. Maka dialah orang pertama membuat buku sipir 4 angka. Pernah tengok tak? Buku sipir 4 angka. Sebelum digunakan kalkulator saintifik, ada satu buku besar tu, buku sipir 4 angka. Dia insan yang bertanggungjawab pada tahun 1936 buat buku sipir 4 angka. Sehinggalah tahun 1970 manusia sudah pandai mereka cipta kalkulator. Oleh itu buku sipir 4 angka tak diguna pakai lagi. Manusia guna kalkulator. Sehinggalah tahun 1985 dah ada komputer, orang buang kalkulator. Tengok aku pun guna komputer. Istilahnya begitu. Perkembangan zaman tu dia berkembang. Maka alat ni dilupakan. Tak apa, hari ni kita nak tengok macam mana penggunaan dia yang mudah. Dengan kata lain, alat ini, rubuk mujayyab ini alat untuk menyukat dua, menyukat waktu dan menyukat tempat.
waktu disukat menggunakan misbah jaibus siti ni sinus, begitu juga jaibut tamam, manakala tempat disukat berdasarkan nilai sudut. Maka hasilnya dalam bahasa Melayu disebut sudut waktu. Kita nak dapat sudut waktu di sini. Nilai sudut waktu itulah nanti kita boleh membuat pelbagai bentuk pengiraan dan hitungan. Contohlah kat sini kan namanya gradient. Apa gradient ni? Enterprise. Ni syarikat apa ni? Kenapa tak tulis bahasa Arab aja? Kerana nak claim dengan Petronas dia tak faham rubuk-rubuk tu binatang apa. Jadi nak claim dengan Petronas kena guna istilah bahasa orang putih, gradient enterprise. Saya diminta oleh Petronas untuk menyediakan jadual air pasang surut, air laut pasang surut. Maka saya gunakan binatang ni lah. Rubuk mujayyab ni mengira air pasang surut di laut. Kenapa saya tak nak guna alat moden? Supaya dia tak tahu. Kenapa tak tahu? Kalau saya guna alat moden, dia dapat tiru. Oh, macam gini kira dia. Senang. Habislah sekali aja aku dipanggil. Jadi apabila saya bawa alat rubuk mujayyab ni, saya tunjuk dengan dia, saya akan kira. Dan saya perlukan 24 jam berada di tempat ini. Kerana dia minta saya mengira air pasang dan air surut. Ceritalah yang mudah. Di Kelantan, Terengganu, Pahang, perairan Kelantan, perairan Terengganu dan perairan Pahang, Petronas ada tak kurang daripada 36 pelantar minyak. Tak tahulah dibayar royalti macam mana pun, kita pun tak tahulah. Terpulanglah pada kerajaan negeri masing-masing. Jadi Petronas ada 36 pelantar minyak di perairan laut Kelantan, Terengganu, Pahang. 36 pelantar minyak. Jadi setiap pelantar minyak ni memang kerja dia nyedot minyak aje lah. Minyak di bawah bumi ni yang Rasulullah sabdakan, utlubur rizqa fi khabayal ard. Utlubur rizqa, carilah rezeki fi khabayal ard, di bawah permukaan bumi. Jadi minyak yang disedut sama ada di laut negeri Kelantan ke Terengganu ke Pahang, minyak ini dia akan naik ke pelantar minyak dengan kepanasan 600 darjah Celsius. Kerana minyak di bawah bumi ni panas. Summa radadnahu asfala safilin. Makin bawah makin panas, makin bawah makin panas. Jadi benda yang kat bawah ni semuanya panas, benda yang ke atas ni semuanya sejuk je. Makin atas makin sejuk. Itu istilah dia lah, summa radadnahu asfala safilin. Jadi minyak kat bawah bumi ni yang naik ke pelantar minyak 600 darjah Celsius, dia perlu disejukkan kepada 60 darjah Celsius. Maka pertamanya dia kena tahu dulu jadual air pasang, air surut di setiap pelantar minyak. Jadi saya lah buatnya, aku yang buatkan. Bolehlah beli sebiji kereta. Harga bila dapat upah buatkan jadual air pasang, air surut. Setelah saya gunakan Excel, komputer kita kan ada Excel, dia tahu. Tak panggil lagi dah. Kenapa?
Kita tahu kita gunakan Excel. Kalau kita gunakan Excel dekat komputer kita, walaupun tak diberi tahu formula, dia boleh tahu. Kerana digunakan arus elektrik ni, dia boleh ambil data dalam komputer kita gunakan arus elektrik, walaupun tak sambung internet. Alamat kiamat semua itu. Patutnya aku terus gunakan rubuk budaya. Patutnya, kerana nak cepat claim, jadi terus guna apa ni, Excel. Habis dah tahu, dah lama dia bisa. Tak panggil lagi lah. Telefon dia dah lama tak panggil, kami pun dah boleh kira sendiri, Ustaz. Yalah, sampai hati. Itu nak cerita. Jadi alat ni alat, bukan apa alat. Setidak-tidaknya hari ni Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah dapat mengetahui asas lah. Asas. Kita tahu kalau tak ada apa-apa, tahulah nak ikhtiarkan macam mana. Jaibut tamam. Baik, jaibut tamam. Dalam istilah moden, jaibut tamam disebut cosinus. Dan orang Melayu mudah cos. Cosinus. Kali ini kita nak dapatkan nilai jaibut tamam cosinus apabila diletakkan pada sudut 60 darjah. Maka Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah dipersilakan benang letak pada sudut 60 darjah. Kita ambil mudah-mudah aja. Kiraan yang susah tu buat sendiri. Kita ambil mudah-mudah aja. Jadi benang diletakkan pada sudut 60 darjah. Nilai kausnya 60 darjah. Maka nak dapat jaibut tamam, kita gunakan khatul mabsutah. Dari sini 60 kita menuju ke jaibut tamam. Lagi per 60 garis putus-putus ni gerak. Ya. Belajar falang apa-apa ini belajar. Dapat satu nilai. Berapa nilai jaibnya? Dah pandai dah. Dan ingat, semuanya dinisbahkan kepada 60. Maka dapatlah nilai cosinus 60 darjah bersamaan dengan nisbah jib 30/60, ialah 0.5, iaitu setengah. Pukul 9 kita rehatlah ya. Kesian daripada pukul 7 tak sakit ke duduk situ. Rubu'ul mujayyab 1/4 daripada 1 bulatan. Maka setelah dinyatakan kepada kita, Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari dah wafat 200 tahun yang lalu, menjelaskan kepada kita berhubung tentang nilai-nilai
yang ada pada rubuk mujayyab itu sememangnya ada pada susuk tubuh badan manusia. Begitulah yang dinyatakan oleh baginda Idris alaihissalam berdasarkan riwayat-riwayat yang dimaklumi. Maka setiap sudutnya telah dibuatkan ruas-ruasnya. Ini ruas. Kita kata setiapnya telah ditetapkan 5 darjah, 5 darjah, 5 darjah. Munasabahnya manusia ada 5 jari. Dan apatah lagi dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari, hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabrani, likulli yaumin situna wa salasu mi'ati lahzah. Likulli yaumin, setiap hari mengandungi situna 60 wa salasu mi'ah dan 300. Setiap hari ada 360 lahzah. Likulli yaumin situna wa salasu mi'ati lahzah. Setiap hari 360 lahzah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya dengan Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan lahzah? Rasulullah hanya menjawab, yuhyi wa yumit. Pada setiap lahzah itulah ada yang hidup, ada yang mati. Yu'izzu wa yuzillu. Pada setiap lahzah itu ada yang mulia, ada yang hina. Yu'izzu, dimuliakan dan dihinakan. Yurzaqu wa yudhiqu. Pada setiap lahzah itu juga ada yang diberi rezeki, ada yang disempitkan rezeki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menghendaki apa jua yang Allah Ta'ala tentukan. Menjelaskan hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menghendaki agar kita menilai masa waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari dalam tempoh masa 24 jam, manusia diberikan 360 lahzah. Maka 360 lahzah ada dua. 180 lahzah menaik, 180 lahzah menurun. Maka lahzah lebih mudah dengan mufradatnya darajah. Oleh itu setiap hari 24 jam, satu bulatan ada 360 darjah. 360 darjah itu dibahagi dua. 180 darjah menaik, 180 darjah menurun. Kalau dah naik, kenalah turun. Kenapa? Rasulullah menyatakan ada darjah-darjah yang yuhyi, hidup, ada darjah-darjah yang yumit, mati. Yu'izzu wa yuzillu, ada darjah yang naik, ada darjah yang turun, ada darjah yang direzeki, ada darjah yang disempitkan rezeki. Dengan kata lain, Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti menghuraikan hadis ini kerana Imam As-Suyuti ambil hadis ini dimasukkan dalam kitab susunan hadisnya
Al-Jami'us Saghir. Kemudian diulas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, menyatakan lahzah juga membawa erti nasibun, nasib. Maka setiap hari kita ni ada 360 darjah, 360 lahzah, 360 nasib. 360 nasib. Yang jelas, nasib ustaz-ustazah nasib baik. Daripada pukul 7 pagi nasib baik. Kenapa? Ya, LCD masih boleh berfungsi. Nasib baik. Nak nunggukan pukul 9. Apakah nasib selanjutnya? Maka 360 darjah, 360 nasib dibahagikan dengan 24 jam. 24 jam. 360 bagi 24 sama dengan 15. Ini berarti dalam masa 1 jam ada 15 darjah. 1 jam 15 lahzah. 1 jam 15 nasib. Dengan kata lain, setiap 4 minit 1 darjah. Setiap 4 minit 1 lahzah. Setiap 4 minit 1 nasib. 4 minit 1 nasib. 4 minit 1 nasib. Kita lihat nanti pukul 9. Nasib kita ada tak minum pagi? 4 minit 1 nasib. 4 minit 1 nasib. 4 minit 1 nasib. 1 jam 15 nasib. 15 darjah, 15 lahzah. Itu nilai rokok ni. Kawan-kawan saya, dia kaki mancing. Jadi dia suka tanya dengan saya, kalau dia mancing ikan, berapa lama dia mesti berada di suatu tempat? Saya kata jangan lebih daripada 20 minit. Dalam masa 20 minit, kalau tak dapat ikan, beralihlah. Dia kata, kenapa begitu? Dia tak belajar rukuk. Istilahnya. Dia kena belajar rukuk. Ya, kenapa mesti 20 minit? Jadi, nak jelaskan maknanya, dalam masa 20 minit itu, ada 5 nasib. Kerana 4 minit 1 nasib. Jadi kita kena ambil bilangan ganjil. Jadi 4 minit 1 nasib. 4 minit 2 nasib. 4 minit kemudian nasib yang ketiga. 4 minit kemudian nasib yang keempat. Jadi dia kena kira. Maka 4 minit selanjutnya dah, maknanya bilangan dah ganjil. Tak dapat juga ikan, jalanlah. Istilahnya begitu. Jadi 4 minit 1 nasib. 4 minit 2 nasib. Itu dah ke mana dah 2 kali nasib tu genap. Nasib yang ketiga ganjil. Nasib yang keempat genap. Nasib yang kelima ganjil. Tak dapat juga ikan, jalan. Istilahnya begitu. Jadi kalau kita niaga pun kena kira begitu juga. Dalam masa 20 minit tak ada orang yang lalu, janganlah. Nak kena cari tempat yang lain pula. Istilahnya begitulah. Kenapa mesti maknanya 5 kali nasib? Panjang pembicaraan. Nak tunggu jam 9.